Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, insyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin mengundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi memanjangkan umur kita, beri kesihatan, beri semangat dan kekuatan untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ruang masa kita ini alhamdulillah Allah peruntukkan untuk kita hadir. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari surah yang ke-96, iaitu surah Al-Alaq, maknanya segumpal darah. Al-Alaq maknanya segumpal darah. Disebut di dalam ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Ada perkataan alaq di ayat yang kedua, maka surah ini dinamakan surah Al-Alaq, yang membawa maksud darah yang beku ataupun segumpal darah. Di dalam ayat surah Al-Alaq ini ada dua pembahagian. Bahagian yang pertama iaitu berkaitan dengan 5 ayat yang pertama, 1 hingga 5. 5 ayat yang pertama ni Allah SWT menceritakan berkaitan dengan manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baik kejadian, yang wajib kita imani bahawasanya kita ni ada khaliq, ada pencipta. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia ini dengan cara Allah memberi ilmu kepada kita melalui pembacaan Iqra, pembacaan, tulisan, pengajaran. Lepas tu dalam ayat 1 hingga 5 juga Allah SWT mengeluarkan manusia daripada kejahilan, daripada duk jahil dan kebodohan itu, menjadi seorang yang berilmu. Jadi Allah Ta'ala mengangkat kedudukan manusia yang tidak ada nilai yang tinggi, sehingga dinilaikan di sisi Allah SWT dengan nilai yang tinggi. Bila ada berilmu, bila ada ilmu di sisi mereka, di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah SWT mengangkat kedudukan di antara kamu yang beriman, walladhina utul ilma, dan orang yang mempunyai ilmu Allah angkat darajat beberapa darjat yang tinggi di sisi Allah. Ianya darjat yang tinggi dapat, tetapi di sisi manusia terpulang kepada manusia. Manusia melihat adakah orang ini bernilai ataupun tidak, ataupun kita ini bernilai ataupun tidak. Dan hamba rasa kita manusia pun dapat menilai manusia ini. Bila ada ilmu, maka kita rasa
penghormatan sepatutnya kita beri kepada mereka. Orang belajar habis universiti, belajar tinggi-tinggi, ada penilaian dan ada pengiktirafan. Dengan kita sendiri pun bagi kali universiti bagi CJ, iktiraf. Dah habis dah 4 tahun, dah habis dah 6 tahun, dah habis dah 10 tahun, macam-macam. Di pondok pun ada pengiktirafan dengan ada syahadah CJ yang diberi kepada pelajar-pelajar. Ini sudah tamat 3 tahun, belajar tahfiz pun sudah dah tamat 10 juzuk, 20 juzuk, 30 juzuk. Dah ada pengiktirafan. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT mengangkat kedudukan manusia, hambanya di sisi Allah SWT ini dengan tingginya darjat di sisi Allah apabila mereka ini beriman dan juga berilmu. Dalam pembahagian yang kedua di dalam surah Al-Alaq ini, Allah Subhanahu wa taala bermula daripada ayat yang ke-6 sehingga 19 ni, Allah memberi ancaman kepada orang yang melampaui batas, melampau batasan Allah SWT, melebihi batasan dan menentang segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat angkuh sombong, angkuh dan sombong dan tidak bersyukur. Di dalam cerita ni Allah SWT juga dalam ayat 6 hingga 19 ni ada kisah Allah Taala menerangkan sifat jahatnya Abu Jahal terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahat Abu Jahal ni. Abu Jahal ni memang jahat sungguh. Abu Lahab ni, Abu Jahal, Abu Lahab ni di antara mereka yang penentang terhebat dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ni disebut di dalam Al-Quranul Karim. Jangan kita mengambil, meniru sifat-sifat Abu Jahal. Walaupun zaman sekarang ni tidak berlawanan dengan Nabi, tidak bertentang dengan Nabi, tetapi ajaran Nabi yang dibawa oleh para ulama. Jadi jangan kita duduk tentang, jangan kita duduk lawan, bahkan kita kena bagi sokongan. Sebagaimana kalau Allah Ta'ala takdirkan kita bersama Nabi pada ketika dahulu, maka kita kena bagi pertolongan dan juga bantuan, sokongan kepada Nabi dalam dakwah agama Islam yang suci ni. Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh manusia supaya banyakkan sujud, banyakkan taat pada Allah Taala dan banyakkan beramal soleh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingin melihat supaya manusia ini menzahirkan perhambaan dan merendah diri kepada Allah SWT. Zahir rasa rendah diri, tunjuk kita ni hamba Allah SWT, dengan kita ni hadir ke masjid, dengan kita ni menutup aurat, kita menjaga makanan kita, minuman kita, halal haram, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Tunjuk tunjuk respon kita sebagai hamba Allah SWT yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya pembahagian dalam cerita yang dipaparkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Alaq. Dan insya-Allah kita lihat peristiwa sebelum turunnya ayat ni. Peristiwa sebelumnya turun ayat ni, ayat dalam surah Al-Alaq ini, di antaranya ayat pertama hingga ayat ke-5 ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berulang-alik ke Gua Hira, Jabal Nur di Gua Hira, yang kalau kita pergi ke Mekah, kalau kita mendakinya pada waktu malam di Gua Hira ni, bila kita panjat ni, kita rasa suasana tu, kita menghayati suasana Nabi ketika Nabi berada di Gua Hira. Kalau pada siang harinya mungkin rasa tu panas, kita tak sempat nak menghayati. Kalau malam ni kita duduk atas dengan kita daripada sini, mana daripada Jabal Nur ni, kita lihat kota Mekah bawah ni. Kita rasa kita boleh menghayati keadaan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beruzlah seorang diri, berada di Gua Hira. Jauh kita panjat bukit itu, kita rasa letih. Kalau gaul memang tak boleh naik, penat, nak turun pun penat juga.
berapa ribu anak tangga tu kita duduk bilang tu. Jadi tuan-tuan semua, maka keadaan itu berlarutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlarutan, duduk berulang-alik, pergi beruzlah, agak panggil beruzlah, kita panggil di sini suluk lah, suluk, duduk suluk seorang diri, mengingati Allah SWT. Maka pada satu ketika, satu malamnya, maka tiba-tiba Jibril alaihissalam mendatangi Nabi, mari kepada Nabi dalam keadaan rupa yang sebenar. Itu yang dimasalah kepada Nabi ni, terkejut lah bila rupa yang sebenar tak pernah lihat. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم دنا فتدلى. Malaikat Jibril ni duduk di ufuk langit sana, jauh dengan Nabi, kemudian dana fatadalla, kemudian menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin dekat, makin dekat. Di dalam sejarahnya bila Jibril ni duk mari dekat dengan Nabi, mari dekat, bukan setakat mari dekat, suruh Nabi baca Iqra Muhammad, Iqra Muhammad. Nabi nak baca apa? Nabi ni al-ummi, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Ma ana biqari'in. Nabi jawab, aku tak pandai nak baca. Iqra Muhammad, peluk Nabi, Iqra Muhammad. Kita kalau orang mari kat kita, tak kenal batai hidung, tak kenal siapa dia, tiba-tiba mari peluk kita berasa berapa? Kejut terkejut kita. Siapa ni? Khabar-khabar mari peluk kita. Kalau pak saudara kita, members satu ngopi dengan kita, tak ada masalah. Member sekolah kita, tak ada masalah. Member masjid kita, Tok Bila mari dekat Tok Imam, tak ada masalah. Hak biasa hari-hari dah. Ni hak tak kenal mari ke mana ni. Pelik pula ni. Duduk atas sana, duduk atas langit, tiba-tiba mari dekat, mari peluk. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Hampirnya dia dengan Nabi ni ibaratnya satu busur panah, satu ujung anak panah ni. Dekat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril ni tiba-tiba mai peluk Nabi. Bagaimana Nabi tidak terkejut bila disuruh baca Iqra Muhammad, Ma Nabi qari'in. Aku nak baca apa? Suruh baca apa? Nabi tak pandai membaca. Allah Taala dah takdirkan Nabi kita ni tidak pandai membaca. Ada hikmah yang besar. Kalau Allah Taala hantar sekolah Nabi Muhammad ni, kalau contoh Nabi Muhammad ni boleh belajar sekolah, kalau contoh kita hari ni boleh masuk pra, boleh masuk pasti, sudah. Boleh masuk pasti. Tiba-tiba Nabi baca Quran. Ni reka area ni, dia pandai, dia sekolah. Ni nak tunjuk bahawasanya Quran ni ori daripada Allah Taala, kalamullah, bukan kalamun Nabi. Sebab Nabi kita tak pandai membaca, tak pandai menulis. Maka Allah Taala tak bagi Nabi ni belajar. Lepas tu Nabi cakap ni pandai ni dengan bahasa yang fasih, dengan bahasa standard, bahasa Arab yang terbaik. Itu Nabi dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah yang menyusu Nabi. Nabi duduk di pinggir kota Mekah, di perkampungan Bani Sa'ad, yang mana penduduk perkampungan Bani Sa'ad ini di antara penduduk yang terbaik dari sudut percakapan. Kalau contoh kita bahasa Melayu yang terbaik, bahasa Melayu yang terbaik. Kalau duduk di Kelantan, punang anak warna demo, warna demo punah. Kalau duduk Ganang, punah gerak. Dak embuh mana kok mana dak embuh. Di Kedah, punah juga. Ayat kok mana ayat, tak ada bahasa Melayu ayat.
air. Kalau dalam Malaysia ni yang terbaik bahasanya ada Johor. Johor kecek standard. Kalau di Selangor kecek standard bahasa Melayu. Kalau mari Kedah, Terengganu ni, Perak, koma mana. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak asah bakat Nabi dalam orang panggil berbicara ni dengan menggunakan bahasa yang terbaik. Maka Allah Ta'ala letakkan Nabi di perkampungan Bani Sa'ad. Budak-budak ni bila dia berkawan, dia boleh togok member-member dia. Kalau dia duduk di negeri orang putih, dia boleh cakap orang putih walaupun dia tu budak lagi. Itulah mana Nabi ni dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad ketika Nabi ni kecil lagi. Sehinggalah Nabi ni dalam sekitar umur 4-5 tahun, Jibril mendatangi Nabi dan membelah dada Nabi. Maka adik-beradik anak Halimatus Sa'diyah ni, adik-beradik Nabi, adik-beradik susuan Nabi ni, balik cerita kepada Halimah, mak, ada orang pegang adik Muhammad ni. Bila dia dipegang ni, lepas tu ada orang pegang dia, belah dada dia. Maka pada ketika ni lah Halimatus Sa'diyah bimbang, takut berulang balik orang culik ke apa, disuruh balik kepada ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penjagaan, bab penjagaan. Jadi tuan-tuan semua, maka Jibril ni memaksa Nabi supaya baca Iqra Muhammad, Iqra. Nabi jawab, ma ana biqari'in. Itu bahasa yang terbaik, aku tidak pandai membaca. Maka Iqra Muhammad. Maka Iqra ni, maka Jibril ajar Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 1 hingga 5. Ini dia panggil wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama yang Nabi terima daripada Jibril alaihi salam. Dalam keadaan tak pernah melihat Jibril, tiba-tiba disuruh baca ayat 1 hingga 5 dan Nabi kita mengikut bacaan ni. Maka bila Nabi ni dalam keadaan dah terkejut, balik bila balik bertemu dengan Khadijah alaihi salam. Bila balik bertemu dengan Khadijah, Nabi ni rasa demam, terkejut ni. Maka Nabi bila sampai di rumah, Nabi suruh minta tolong Khadijah, isteri yang pertama Nabi ni, supaya menyelimuti Nabi. Sallimuni, 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 sallimuni. Maka diceritakan kepada Khadijah peristiwa ini. Maka Siti Khadijah, isteri Nabi ni berkata, aku rasa bimbang akan diriku ini. Aku rasa bimbang, katanya Nabi kepada Khadijah. Aku rasa bimbang, rasa takut, rasa bimbang. Nabi sebut aku rasa bimbang. Khadijah kata, jangan susah hati. Khadijah ni isteri yang penyayang, yang bijak dalam orang panggil bermuamalah. Jangan bersusah hati, demi Allah. Khadijah orang panggil bagi Nabi kita ni tenang, demi Allah. Allah tidak akan mengabaikan dirimu selamanya, kerana dirimu selalu menjalinkan hubungan silaturahim dengan masyarakat, dengan manusia. Tutur kata kamu ni, wahai suamiku, wahai Rasulullah suamiku, jujur, suka memikul beban orang lain, menjamu tetamu, suka jamu tetamu, dan suka membela kebenaran. Kemudian Siti Khadijah ni mengajak Nabi kita pergi jumpa dengan sepupunya yang sudah buta, namanya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ni pada ketika itu sudah uzur, dan di antara seorang yang memeluk agama Nasrani. Asal agama Nasrani semenjak jahiliah. Di antara ilmuwan, dia ni pengikut agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Orang yang ilmu tinggi, belajar banyak. Dan Waraqah bin Nawfal ini dia kata, kalau mengikut cerita yang aku dengar ni, yang datang memeluk engkau wahai Muhammad, itu adalah namus. Namus ni
adalah malaikat. Malaikat namus inilah yang mendatangi Nabi Isa alaihissalam dalam menyampaikan wahyu. Kalaulah aku hidup, kalau aku masih kuat, aku masih muda, aku akan bersama kamu dan mempertahankan kamu, kerana kamu akan ditentang oleh umat kamu. Kamu akan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ini Waraqah bin Nawfal menceritakan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Waraqah tahu ini adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang Allah Ta'ala akan bangkitkan. Maka sebab itulah Waraqah bin Nawfal kata, kalaulah aku ni masih muda, aku masih kuat, aku akan membantu kamu dalam dalam menyampaikan dakwah ni. Ini janji hajat Waraqah, Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Al-Abdul Uzza. Jadi tuan-tuan semua, maka bila Nabi dengar Sayyidatuna Khadijah pun dengar penerangan daripada sepupunya Waraqah ini, maka orang panggil menenangkan Nabi, rasa tenang sebab tak tahu apa dia benda ni. Jadi tuan-tuan semua, itulah di antaranya cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima suratul Alaq. InsyaAllah seperti biasa kita akan belajar, kita baca dan juga kita tadabbur makna insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه
sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Kita lihat sedikit berkaitan dengan tajwid. Ayat yang pertama selepas basmalah, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, Iqra ni kita baca iq yang mendetak, hamzah tidak. Jangan baca Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq dia lambat sikit mendetak kerana qalqalah yang pertama iq tu qalqalah sughra, yang akhir tu khalaq. Qalqalah kubra dia ada beza. Contoh iqa, iqa, iqa cepat laju. Khalaq, khalaq dia ada lambat sedikit. Itu bezanya. Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Kalau hakim ni dia peka, dia dengar betul ke tidak. Iqra ni dia baca qalqalah ni sughra dengan di ujung qalqalah tu kubra. Dia peka. Khalaqal insa, jangan kita baca khalaqal insa. Tu hamzah tu tidak jelas. Khalaqal insa, khalaqal insa. Hamzah tu biar jelas, hamzah alif hamzah. Min 'alaq, min 'alaq. Qaf, qaf tu kita lihat sama dengan khalaq. Khalaq mendetaknya agak lambat sedikit kerana qalqalah kubra. Ada baris kita matikan. Ayat yang ketiga Iqra sama dengan ayat yang pertama, dan wa rabbukal akram pun sama seperti khalaqal insan. Kita baca tu biar jelas. Iqra wa rabbukal akram. Jangan kita baca Iqra wa rabbukal akram, rabbukal akram. Ada orang baca gitu. Mungkin tidak ada orang tegur, ataupun ada orang tegur dah, tapi dia tidak perasan. Iqra wa rabbukal akram. Kita letak satu-satu tu biar jelas. Alladhi 'allama bil qalam, alladhi 'allama bil qalam. Biar jelas bil qalam, lam tu alif lam tu, jangan bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam. Bunyi la pula. Tu kita kena peka, insya-Allah. Ni kita baca ni rabbukal akram bil qalam khalaqal insan. Ini semuanya alif lam qamariyah. Kalau hukum tajwid alif lam qamariyah. Hamba tak sentuh semualah, sentuh tempat-tempat sahajalah. Allamal insa pun sama ayat yang kedua. Insana ma lam ya'lam. Di sini juga kalau tak beringat ma lam ya'lam bunyi. Ma lam ya'lam kemas mim mati bertemu ya, jangan bunyi ma. Ma lam ya'lam. Dan ayat yang ke-6 kalla innal insana la yatgha. Kalla boleh baca 246. Kalla in tu dua. Kalla innal insana la yatgha. Cepat. La yatgha bukan ra. La yatgha. Dia tadi baca apa ni, tuan-tuan baca betul lah kau dah.
Ar-ra'a nun mati bertemu dengan ra. Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dengan ra, dia panggil wajibul gunnah. Wajibul gunnah, wajib dengung. Minta maaf. Idgham bila gunnah. Idgham masukkan bila gunnah tanpa dengung. Idgham bila gunnah, masukkan tanpa dengung. Idgham masukkan nun mati dalam ra. Idgham masukkan bila tanpa. Bila ni dengan tidak. Gunnah dengan tidak dengung. Bagaimana tidak dengung? Ar-ra'a. Jangan baca. Kalau gunnahnya ar-ra'a, salah lah. Lam ra, bila nun mati bertemu dengan huruf lam dengan ra, dia panggil idgham bila. Idgham bila gunnah. Kenapa kita tekan sangat tu bila tu? Sebab ada ma'ah. Idgham ma'al gunnah. Masukkan berserta dengung. Ya waw mim nun, ada 4 huruf. Hak ni idgham masukkan juga, tapi bila, tanpa dengung. Masuk saja ya. Ar-ra'a, ar-ra'a, ar-ra, ar-ra. Jangan dengar ar-ra'a. Tu kita pun tak baca dengung, kita tak boleh nak baca dengung. Bukan versi dia tu. Ar-ra'a. Nah, tak boleh dah. Ar-ra'a hustaghna tagh. Bukan tagh. Ar-ra'a hustaghna, bukan taghna. Taghna tu tak habis lagi. Ar-ra'a hustaghna tagh, bukan tagh. Macam ada orang baca ghairi, bukan ghairi, ghairil. Ghairil bukan ghairil. Ada orang baca ghairil maghdu, bukan ghair, huruf isti'la tebal. Ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a, qalqalah. Ara'aita alladhi yanha, nun mati bertemu dengan ha, izhar halqi. Ara'aita alladhi yanha abdan, izhar halqi. Abdan idza shalla. Biasanya di belakang ni, kalau kita tak berhati-hati, kita jadi nak tarik. Contoh, ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Lebih tu salah. Lebih 2 harakat, maka salah bacaan kita. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Kalau kita nak sambung boleh 2 4 6. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Kalau nak pergi 4, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Kalau nak pergi 6, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Itu 6 harakat. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba wa tawalla. Jangan baca kazzaba wa, salah. Di sini pun juga zal dengan zai. Zal dengan zai, ni juga dia panggil di antara pemerhatian hakim lah. Bila kita baca ni, kita bayangkan ada hakim menilai kita, walaupun tidak ada hakim. Tetapi setiap bacaan kita ini, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Kita ingat satu, kita ingat ayat ni. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak dilafazkan oleh mana-mana hamba, kecuali di kiri kanan Allah Ta'ala letak malaikat yang bernama Raqib Atid. Raqib mencatat kebaikan. Mana hamba buat baik, dia catat semua. Walaupun tidak ada hakim di depan kita, biar kita baca yang terbaik. Sebab apa yang kita buat, apa yang kita lafazkan, dalam keadaan kita sedar ni, semua dicatat.
kecuali kita dalam keadaan mengigah, tidur mengigah, tidur diangkat qalam, tidak dicatat, kita tidak sedar diangkat qalam, tapi bila kita sedar ditulis, ada qalam yang menulis, malaikat yang bernama Raqib Atid. Ara'aita in kazzaba wa tawalla dzal lam ya'lam bi anna Allah yara alam ya'lam bi an. Dengung dia tu mim mati bertemu dengan ba, ni dipanggil idgham mim mati bertemu dengan ba, ikhfa, ikhfa syafawi, ya'lam bi. Kalau mim mati bertemu dengan mim, idgham syafawi. Jadi bila kita dengar di sini sama dengan iqlab. Iqlab tiru dia ni. Iqlab tiru dia. Cara dengar. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi. Tak boleh baca, tak betul baca. Alam ya'lam bi an. Tak betul tu, dengar tu. Dia bibir tu dia rapat, kalau dia nak rapat dia tak tekan. Kalau dia bobo rapat, bobo rapat ni agak-agak dekat-dekat nak tersentuh. Alam ya'lam bi an. Kalau letak kertas, satu kertas yang nipis boleh masuk antara dua bibir. Betul juga dengar macam tu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tu cara dengar. Itu apa yang mau belajar lah. Dengan sahabat-sahabat pun, ada sahabat-sahabat yang kita lihat supaya kita belajar pun. Bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an. Dengar sama tadi, ni iqlab. Lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, khati'ah, kha. Falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di sini ada wasjud, dal tu dengan waqtarib, waqtarib, wasjud waqtarib. Jadi di sini dia ada dal, qaf, ba. Semua ni huruf mati ni, huruf mati asal. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, waqtarib. Semua cepat mendetak tu. Kita panggil mendetak ataupun terpelanting dia tu, ataupun netting, bahasa Kelantan panggil netting. Dal mati, wasjud, qaf mati asal ni, waqtarib ba pun mati. Tu fi'il amal. Lepas tu di hujung ni, di hujung ni ada tanda tanda apa ni? Tanda macam kubah ni di antara tanda untuk dipanggil sujud. Sujud sunat, kita sujud. Hukum di sini sunat sujud. Kalau kita sekarang ni duduk dalam keadaan begini, kita turun je sujud, ngadap kiblat syarat. Ada air semaya syarat. Tak boleh nak sujud, tak ada semaya, tiba-tiba sujud. Tak boleh, sebab sujud ni di antara perbuatan semaya. Maka kita kena ada semaya menghadap kiblat. Sama juga kita nak sujud syukur di padai bola ni, pastikan padai tu bersih. Satu, padai tu bersih. Ambo rasa bersih padai tu. Tidak kata tempat lembu kubai tak. Bersih padai tu. Baik, bersih lepas dah. Orang yang sujud tu ada semaya tak? Ada semaya, okey, lepas. Tutup aurat tak? Pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek mana boleh? Kena tutup aurat tu. Kalau dia pakai seluar pendek, dia ada seluar pendek satu. Lepas tu dia ada, dia panggil apa? Seluar fit je. Dia panggil apa?
tight apa dia panggil tutup lutut tu. Tu tak apa. Masalah sekarang ni turun sujud, turun sujud. Turun sujud pakai surah pendek satu. Sujud tu tak tahu ada semaya ke tidak. Lepas tu kiblat tak tahu mana sujud. Mana boleh, haram. Haram. Jadi tuan-tuan semua, maka itu lambat sujud. Kalau kita tengok semaya, kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib. Kita pun sujud dulu, turun sujud dulu. Lepas tu bangun balik rokok. Ni tempat sujud. Jadi sunat, hukumnya sunat. Bila kita buat macam ni, antaranya sujud tilawah, sujud sejadah, kita baca surah Alif Lam Mim sejadah. Di antaranya sujud-sujud macam ni disunatkan ni. Bila kita sujud, syaitan ni, syaitan iblis ni, bila dia tengok dia menangis, dia meraung. Dia kata, anak Adam bila disuruh sujud, dia sujud. Dan aku bila disuruh sujud, aku enggan untuk sujud. Ni aku beza aku dengan anak Adam. Dan dia masuk syurga, aku masuk neraka. Syaitan sebut. Bila syaitan tengok kita sujud, dia menangis. Sebab sujud ni di antara perbuatan yang paling kita menghinakan diri kita. Paling hina, kita letak kepala kita bawah sekali. Kita antara dua sujud, duduk atas lagi kepala. Kita qiyam, tinggi lagi kepala. Tapi bila kita sujud ni, kepala kita yang mulia ini kita letak bawah sekali sama level dengan kaki kita. Kita hinakan diri kita ni di hadapan Allah Ta'ala. Ini maka sujud ni di antara perbuatan yang terbaik di dalam sembahyang kita. Jadi tuan-tuan semua, kalau ikut kepada masa ni tak sempat untuk kita nak melihat makna-makna, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada hari Isnin nanti makna-makna yang kita baca tadi, dan juga insya-Allah kita akan lihat mungkin ada penjelasan-penjelasan berkaitan dengan satu-satu ayat ni. Kadang-kadangnya perlu dijelaskan, perlu dihuraikan, dan huraian-huraian ini kita mesti melihat kepada ahli tafsir menghurai bagaimana. Kadang-kadang kita boleh menghuraikan dengan fahaman kita, takut tidak kena fahaman kita faham lagu ni. Ahli tafsir, dia ahli tafsir. Yang ulama tafsir menghuraikan, dia mentafsirkan, dia dengan ilmu, kita dengan kejahilan kita hurai, tak kena. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan lihat apa makna dan juga huraian-huraian, insya-Allah. Tuan-tuan semua, pada pagi ni tak sempat dengan masa yang kita ada ni, hanya sempat dengan kita membaca saja tadi. Dan insya-Allah kita akan hanya hadir pada hari Isnin nanti. Kalau tidak ada arah, insya-Allah kita akan terus kepada makna, insya-Allah. Jadi hamba sekadar dulu tuan-tuan semua, kalaulah apa yang kita baca, apa yang kita belajar antara subuh ni sekejap saja, waktu lebih kurang pukul 7 lebih ni kita berhenti. Kalau andai kata sejak daripada kita duduk tadi, lebih kurangnya pukul 6 lebih tadi, anggarannya dalam 20 tadi. Kalaulah kita boleh melihat dalam setiap saat-saat, minit-minit yang kita berada dalam majlis ilmu ni, dengan kita duduk baca Quran ni, kalau kita boleh melihatlah pahala tu, masya-Allah. Kita rasa tak boleh. Kita rasa kena belajar lagi. Kita nak lagi, sebab kita nampak sebagaimana kita nampak duit kalau masuk dalam bank kita. Duit bila kita masuk duit, kita buka akaun kita, buka dalam internet akaun kita, tengok banyaknya duit. Maka kita rasa nak kerja lagi, nak buat lagi. Sebab itulah bila kita terlibat dengan MLM ni, dan semangat bila mana dapat pendapatan, makin dapat makin rasa tak cukup, makin banyak makin rasa tak cukup. Biar kita pun juga dengan pahala ni, kita biar boleh kita nampak, walaupun memang kita tak nampak, tak tahu besar mana, tetapi
Nabi SAW ingatkan kita, dunia ini mazra'atul akhirah, tempat kita bercucuk tanam. Untuk kita nak makannya, hasilnya akhirat, bukan dunia. Dunia ni tempat dia. Kita nak invest, kita nak buat perniagaan yang menguntungkan untuk akhirat kita, dunia. Allah bagi masa kepada kita ni, kita rebut peluang yang ada. Di antaranya pagi-pagi ni bagi yang berkelapangan. Pagi-pagi ada kali di Masjid Pondok Paya pun ada pagi-pagi ni baca Quran dengan tadabbur makna. Baca satu pipi, tadabbur makna. Banyak di masjid-masjid. Bagi mereka yang sudah kencing, berkelapangan ni, orang panggil masa tu banyak, ambil masa tu, peluang tu ada. Jadi alhamdulillah tuan-tuan semua, berucap tahniah semua yang hadir. Mudah-mudahan kita belajar pada pagi ini, kalau kita boleh nampak pahala, maka kita rasa banyak pahala yang kita boleh setiap pagi. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan sambung lagi pada hari Isnin nanti, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.